Okey. Sebelum ni kita dah belajar apa itu indeks, apa itu nombor indeks, nombor asas. Dalam indeks dia ada yang nombor kecil tu kita panggil indeks, nombor indeks, yang besar tu kita panggil nombor asas. Kalau yang tingkatan 4 nanti namanya asas nombor. Yang dalam indeks ni kita panggil nombor asas, jenis-jenis nombor. Okey, dan kita dah belajar cara nak tulis dengan betul dan kita dah belajar cara nak tukarkan nombor indeks kepada pendaraban berulang, dan kita dah belajar macam mana pendaraban berulang tu nak ditulis dalam bentuk tata tanda indeks. Okey. Kemudian kita dah belajar cara nak cari nilai. Last kita belajar. So hari ni kita sambung lagi ilmu yang hari tu sebenarnya tak habis. Hari tu kita cari nilai kan. Uji minda 1.1b. Macam tak ada yang hantar. Siapa yang dah siap tu snap dan send gambar. Atau nak tunggu naik bersemuka nanti macam dah lama sangat. Hari tu kena buat soalan 1 A sampai F. Kita tulis setiap nombor berikut dalam bentuk tata tanda indeks. Kita tukarkan dia. So sekarang ni kita nak tentukan nilai pula. Tentukan nilai. Okay. So ada dua cara. Cara yang pertama kita kira manual. Cara yang kedua kita guna calculator. Guna calculator. Okay. Kalau cara manual ni, nampak cikgu slide cikgu buku teks ni. Ni buku teks buku surat 5. Hitung nilai bagi nombor dalam indeks yang diberi. 2 kuasa 5 tu bermaksud 2 tu ada 5 kali. 2 ni ada 5 kali. So 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 2. 2 darab 2 4, 4 darab 2 8, 8 darab 2 16, 16 darab 2 32. So biasanya kita dah hafal dah masa tingkatan 1. Saya tak pastilah hafal ke tak. Tapi masa saya dengan kelas saya dulu, saya suruh anak murid saya hafal supaya senang penyeraan. 2 kuasa 2, 4. 2 kuasa 3, berapa? 8. 2 kuasa 4, 16. 2 kuasa 5, 32. Mana datang? 2 kuasa 2, 4. 4 darab 2, 8. 8 darab 2, 16. 16 darab 2, 32. Okey. Lepas tu kalau dia dalam bentuk perpuluhan, 0.6 kuasa 3 ni, 0.6 tu awak darabkan 3 kali. Okey. Ini kalau kita nak menulis. Okey. Kalau guna calculator, kita tengok contoh 5 buku teks awak muka surat 6. Okey, contoh 5 dia bagi panduan cara nak guna calculator. Okey, kita tengok calculator. Kalau ada calculator awak tekan calculator lah 5 kuasa 4. Tekan 5. Okey, tekan 5. Okey, dalam calculator, dekat calculator dia tak ada kuasa. Ini calculator model 570 Ada setengah calculator, dia ada kuasa 2, dia ada kuasa 3. Kuasa 4, 5 sampai 100 tu tak ada. Jadi kita tekan simbol yang macam bumbung rumah ni, V terbalik ni. 5 kuasa 4. Tekan sama dengan, dapatlah 625. Okay. So kita test balik. Okay. Negatif. Okay. Negatif ni, adakah jawapannya sama atau tidak jika kita guna kurungan ataupun tidak? Kita test Mula-mula kita guna kurungan dulu. Kurungan, bracket. Okay. Negatif tekan yang atas ini. 7. Tutup bracket. Kuasa 3. Jawapannya negatif. 343. Tetapi kalau cuba kita buat tanpa bracket. Negatif 7 kuasa 3. Jawapannya pun negatif juga. So, kita confirmkan balik
soalan C. Jadi perlu bracket ke tak sebenarnya Okay, bracket. Okay. 1. Okay. Macam mana kita buat D ni? 1/3/5. 1/3/5. So 1 kita dah tekan, untuk 3/5 ni di pecahan yang lain tau. Jadi buat bracket. Buat bracket 3 ABC 5. Tutup bracket. Okay. So 3/5 ni, yang ini, yang ini, oh dia tak boleh conteng kat situ lah. Tak boleh conteng kat calculator. Okay, tak apalah. 3/5 ni adalah pecahan 3/5. 1 ni yang luar dia. Jadi 1/3/5 adalah satu grup. Jadi kita tutup dia punya bracket. Okay, tutup dia punya bracket. Kuasa 2. Okay, kuasa 2. Jadi sama dengan 9/2/5. 9/2/5. 1/3/5 kuasa 2. 9/25. Kenapa jawapannya tak sama? 1/3/5 kuasa 2. Kat sini 6. 64/25. 64/25. Okay. Cuba kita ikut arahan dia ni Okay, arahan dia. Bracket. Okay. 1 ABC 3 ABC 5 tutup kurungan kuasa 2 sama dengan dapat 2/14/25. Okay, 2/14/25. Jadi kalau awak nak guna kalkulator, kalau nombor bercampur macam ni, awak tak perlu bracket, nanti jawapannya lain. Yang dalam tu maksud saya, tak perlu buat satu bracket 3/5 bracket tutup bracket kuasa 2. Bracket ni tak payah, terus sahaja. Bracket dulu. Okay. Tekan 1 untuk mewakili depan ni. Tekan ABC untuk jadikan dia pecahan. Dan 3 yang atas, ABC untuk pecahan. 5 bawah, tutup kurungan sebab benda ni satu grup. Okay. Baru kuasa 2 kan. Okay. Jawapan awak, dia dalam bentuk nombor bercampur tau. 2/14/25. 2/14/25. Okay. Kalau soalan tak minta apa-apa, kalau dia kata nyatakan dalam pecahan tak wajar. Kalau dia tak nyatakan apa-apa, biar je dalam bentuk macam ni. Tak perlu tukar 64/25. Boleh Okey. Jadi uji minda 1.1C ni nanti senang je. Cuba guna, saya nak awak cuba guna kalkulator. So mudah saja. So cikgu nak teruskan. So kita dah belajar cara nak kira indeks guna kalkulator. Ingat, kalkulator mesti bawa masa periksa. Guna dia tu terutama untuk indeks ni lah. Okay, kalau nombor tu banyak, kita tak nak mampu nak kira dengan pantas. Sebab matematik ni soalannya banyak dan masanya terhad. Jadi kalkulator tu membantu kita. Okay, so kita nak sambung lagi. Boleh cikgu sambung? Okay, kita nak sambung lagi hukum indeks. Hukum indeks. So, menghubung kait pendaraban nombor dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang sama, dengan penerapan berulang dan seterusnya membuat generalisasi. Apa benda ni cerita panjang ni? Okay, kita tengok Kita tengok, saya nak terus pergi latihan lah Kita tengok dalam buku teks awak contoh 6 muka surat 7. Contoh 6 muka surat 7.
So cikgu nak guna slide. Okay. Harap nampaklah slide saya. Okay. Okay, sekarang ni kita nak belajar tentang hukum indeks. Dalam indeks dia ada hukum, ada 3 hukum indeks. Ada 3 hukum indeks. Ada 3 hukum indeks. So hari ni kita belajar hukum yang pertama. Okay, hukum yang pertama. Okey. Jika ada asas yang sama, contoh saya guna 3. 3 kuasa 5 darab 3 kuasa 7. Jika asasnya sama dan dia melibatkan darab, asasnya tu kita tulis sekali sahaja. Okey, manakala dia punya kuasa tu kita darab, kita tambahkan jika darab. Ini jika darab. Okey, saya ajar terus hukum yang kedua lah. Ini jika darab. Kuasa dia tu kita tambahkan. Nombor asasnya tu kita tulis sekali. Jadi kat sini ada 1 markah jalan kerja. So jawapan akhir 3, 5 tambah 7, 12. Okay, ini soalan permudahkan. Ingat ini hukum indeks yang pertama melibatkan darab. Jika asasnya sama, tulis sekali sahaja, kuasa dia tu kita tambahkan. Okay. Hukum yang kedua, bahagi. Patutnya dia asing tapi saya nak awak mudah faham, saya ajar sekali lah hari ni. Okay. 3, saya buat nombor yang besar dulu kat depan. Kuasa 7 bahagi 3 kuasa 2. Okay, 3 kuasa 2. Bahagi pula, konsep dia nombor asasnya sama dengan darab. Jika asasnya sama, tulis sekali sahaja. Okay, tapi dia punya kuasa tu disebabkan dia bahagi, kita tolakkan. Jika darab, tambah. Jika bahagi, tolak. So, jawapan akhir 7 tolak 2, 5. So, sini 1 markah untuk jalan kerja, 1 markah untuk jawapan. 1 markah untuk jawapan. Nak lebih faham, ingat macam ni je. Darab ni, kalau kita pusingkan, kan bentuknya jadi tambah. Okay. Bahagi ni, kalau kita buang titik ni, kan jadi tolak. Ingat itu je. Itu namanya hukum indeks. Okay. Jadi, kita tengok soalan yang pertama ini. Okay. Ini contoh dalam buku teks. Jadi, kalau kita tengok kat sini, asasnya sama. Bila asasnya sama, tulis sekali sahaja. Lepas tu, kuasa dia tu disebabkan dia darab, so kita tambahkan. Okay. Jadi, jawapannya 7 kuasa 5. Okay. Seterusnya, ini melibatkan nombor perpuluhan. So, sama je, awak tengok nombor asas dia. Okay. Badan dia lah. Saya panggil senang badan dia. So, badan ni nombornya sama. Jadi, nombor yang sama tu kita tulis sekali sahaja. Manakala kuasa dia tu kita kena tulis, tunjukkan. Tambah. Sebab dia nak tahu, awak faham tak kalau darab ni dia tambah. Ada markah kat situ. 4 ini 2, dan tambah dengan 5. Tambah dengan 5. So ini 1 markah untuk jalan kerja. Okay, jawapan akhir 0.2, 4, 2, 6, 5, 11. Okay, ini jawapan akhir. 1 markah. Okay. Seterusnya C. Okay. Tadi cikgu dah ajar
nombor dengan nombor. Okey, nombor dengan nombor. Okey, kita tengok yang A tadi, nombor dengan nombor asasnya, B pun nombor dengan nombor juga asasnya 0.2, 0.2, 0.2. Okey, kita tengok contoh C. Dekat contoh C ni, dia ada nombor yang berbeza dan okey, dia ada nombor yang berbeza. Okey, nombor yang berbeza. Tadi nombornya sama. Sekarang nombornya berbeza. Tetapi huruf ni huruf ni ialah pemboleh ubah. Pemboleh ubahnya sama. So, apa perlu buat jika awak dapat soalan tu ada nombor dan huruf? Okey, 2K kuasa 2 darab 4K kuasa 3. Jika dapat soalan macam ini, dia minta permudahkan. Samalah tadi, arahannya memang permudahkan je semua. Dia tak nak cari nilai, permudahkan. So, langkah yang pertama, jika awak dapat nombor dan huruf ini, awak gabungkan nombor dengan nombor. 2 dengan 4 masukkan dalam kumpulan, manakala yang huruf ni, kalau ikut contoh dia buat macam ni tau. Saya buat yang mudah sikit. Tulis sekali saja yang sama ni, macam konsep contoh 1, contoh 2 tadi lah. Bila sama tulis sekali je. Okay. So K dengan K sama. Okay. 2 Okey, 2 kan ini darab. Bila darab, nombor indeksnya akan jadi tambah. Okey, ingat dia melibatkan indeks je tambah darab bahagi ni. 2K kuasa 3. Okey, tak payah kurungan ni pun tak apalah. Tak payah pun tak apa, yang depan je. Okey, kita kena selesaikan nombor ni. 2 darab 4, 8. Rapatkan 3 tambah 2, 5. So ini jawapannya. Ini jawapannya. Okey, saya ulang balik, saya buat laju. 2K kuasa 2 darab 4K kuasa 3. Disebabkan ada nombor dan huruf, nombor saya gabungkan. Okey, yang huruf saya tulis sekali. 2 darab bermaksud tambah 3. So 4 darab 2, 8. K kuasa 5. Okey, so itu melibatkan nombor dan huruf. Kita tengok contoh lagi. Kali ini melibatkan pecahan. Tengok macam susah, tapi sebenarnya mudah je. Okey, sama juga tadi, kita gabungkan nombor 3, 1/6 dengan 12. Okey, kita tengok hurufnya sama je semua. Bila sama, buat sekali je. Okey, buat sekali. Tengah-tengah ni walaupun kita tengah belajar darab, masih perlu hati-hati. Darab. Ada 2 kali kena tambah. So, M kuasa 4, M kuasa 4, darab kita akan tambahkan. Okey, M 5, M, okey. Macam ni, dia tak ada apa-apa. Kan saya pernah ajar sebelum ni, jika dia tak ada apa-apa, dia ada nilai 1 sebenarnya. So, tambah 1. Ramai pelajar, salahnya di sini selalunya. Salahnya di sini, lupa tambah 1. Okey, kita selesaikan nombor ni. Senang je ni. 6 darab 1, 6 darab 2. 3 darab 1, 3. 3 darab 2, 6. 6 M 4, 5. So dapat 10. Okey, mudah je sebenarnya. Okey, ini 1.2a. Nanti saya nak awak buat latihan ni. Saya nak awak buat dalam buku tulis. Siapa yang dah ada buku tulis matematik, teruskan jawab 1.2 ini dalam buku tulis. Siapa yang belum ada,
boleh pakai buku matematik tahun lepas dan nanti koyak dan tampal saja dekat buku yang baru. Okey. So permudahkan setiap yang berikut. Ingat soalan indeks ni kebanyakannya memang permudahkan. Nanti dah hujung belajar bab indeks ni baru kita cari nilai. Cari nilai tu baru guna kalkulator. Sepanjang jalan kerja untuk permudahkan tak ada guna kalkulator kecuali melibatkan nombor besar lah kita perlukan bantuan. Okey, kita balik soalan ni. Okey, awak tengok asas dia sama. Okey, asas dia sama. Jika asasnya sama, tulis sekali sahaja. Okey, nombor indeks dia kita ada 2. Tengah operasi apa? Darab. Bila darab, nombor indeksnya kita kena tambah. 3. Atas ni tak ada apa-apa. So, Cikgu Rosma kata kalau tak ada apa-apa, dia ada nilai. Iaitu 1. Okey. Darab. Sama dengan tambah. 4. Okey. Ini jalan kerja maka ada 1. Okey. Jadi, jawapannya 3. 2 tambah 1, 3. Tambah 4, 7. So ini jawapannya. Okey, tu soalan 1A. Okey. Soalan 1B. Kat sini saya ada tunjuk jawapan belakang 3 kuasa 7. Awak kan dengan jawapan belakang kan sahabat baik kan? Buat je mesti tengok belakang. Betul tak? Saya ingatkan balik, jawapan belakang tu tak semestinya betul. Ada jawapan belakang yang salah sebenarnya. Jangan tiru bulat-bulat. Okey. Okey, soalan B. Okay. Soalan B nampak macam susah tapi sebenarnya senang je. So saya nasihatkan awak jika nombor tu ada kuasa, ada nombor indeksnya, tak ada, tulis siap-siap dulu 1. So nanti kita tak tertinggal lah. So sekarang ni nombor asalnya semua sama. Negatif 0.4, negatif 0.4, negatif 0.4. Disebabkan asasnya sama, kita tulis sekali sahaja. Kuasa dia 4 darab tambah 3 darab lagi jadi tambah 1. Jadi jawapannya negatif 0.4 4378. Okay. So dia dinasihatkan jika melibatkan negatif awak kena bracketkan. Dinasihatkan. Ada satu tempat tadi. Sekejap buku teks. Dia ada bagi tadi. Dalam buku teks dia ada tulis Tak apalah nanti cikgu jumpa, cikgu screenshot share dekat group Okey. Itu B. Ini C. Sama je. Okey, cuma tadi cikgu pesan kalau dapat soalan, kalau ini ada kuasa, ini ada kuasa, ini tak ada kuasa, langkah pertama letak dulu kuasa dia dulu. Supaya kita tak cuai. So dia nombor asasnya sama, tulis sekali sahaja dan 1 darab tambah 3 tambah 5. Jadi jawapannya 4/7 kuasa 8, 9. Kuasa 9. Okey. Betul ke tak benda ni? Okey, betul ke tak? Kalau awak tulis macam ni, 9 ni akan jadi milik 4 sahaja. 7 tak dapat. Padahal nombor ni milik 4/7. Jadi cara tulis yang betul 4/7 kurungan letak 9. Okay. So bila melibatkan pecahan mesti ada bracket macam yang saya ajar sebelum ni lah. Okey, seterusnya. Ini yang tadi saya bagi contoh yang ketiga dengan keempat. Ada nombor, ada huruf. So langkah yang pertama awak perlu grupkan nombor. Perlu grupkan nombor. 4 darab. Kenapa darab? Soalan darab 1/2 darab negatif 3. Ini satu grup.
Manakala M tu tulis sekali je. M tu tulis sekali je. 2 darab bermaksud tambah 3. Okey. Ini negatifnya 3. 4 bukan negatif So tambah 4. Okey. Kita selesaikan dulu yang nombor ini. Nombor dulu. So 2 darab 1 2, 2 darab 2, 2 darab 1 2, 2 darab negatif 3 negatif 6. M 2 tambah 3 5 tambah 4 9. So ini jawapannya. Sama kan dengan jawapan belakang? Okey, diteruskan lagi. Sama juga bila dapat soalan macam ni, langkah pertama tengok kuasa dia dulu. Ini ada kuasa 6, kuasa 2, kuasa 3. Ini tak ada kuasa. So kita keluarkan 1, bagi dia siap-siap. Okey, step yang kedua, combinekan nombor. 4/25 darab 5/4. Okey, dan tulis N sekali sahaja. Ada 6 darab N kuasa 2 darab bermaksud tambah. Ada lagi darab bermaksud tambah. Ada lagi darab bermaksud tambah. Okey, so kita selesaikan nombor ini. 5 darab 1, 5 darab 5, 4 1, 4 1, 1 darab 1 1, 5 darab 1 5. Okey, macam saya sebut tadi, jika melibatkan pecahan, siap-siapkan dia punya kurungan. Okey, and 6 tambah 2, 6 tambah 2, 8. 8 tambah 3, 11, 12. Okey, so disebabkan atas ini 1, 1/5, bracket ni masuk darab kan? And 12, 1 ni darabkan dengan yang ini, dia akan naik atas. Jadi macam ni. And 12/5. Jadi bila awak dapat jawapan dan jawapan awak tu pecahan dan pecahan tu atasnya 1. Atasnya 1. Tak payah buat jalan kerja macam ni pun boleh. Atasnya 1. Automatically nombor ni naikkan atas. Okay. So itu F. H. Last saya rasa betul lah. H. Sama juga. Okay. Langkah pertama bagi nombor dulu dekat indeks. Sekarang semua dah ada nombor. Okay. Kita pergi step yang kedua. Step kedua, kumpulkan nombor. Darab negatif 6 darab 1/3. Y 5 masih darab, so tambah 3 tambah 4. Okay, 5, 3, 4. So, kita selesaikan nombor ini. 2 darab 1, 2 darab 3, 3 1, 3 1. Okay, so depan ni negatif 1 darab negatif 1 darab 1. Kenapa negatif? Kenapa negatif 1 Atas ni negatif. Kita just permudahkan je. Ini negatif 1/2. Negatif 1/2 lah. Okay. Negatif darab negatif, positif. Positif darab positif, positif. Jadi 1, okay. Y 5 tambah 3, 8. 8 tambah 4, 12. Okay. Bila dapat jawapan macam ni, 1 ni kita biasanya memang tak tulis lah. Jadi jawapan akhirnya Y kuasa 12. Okay. Itu Y kuasa 12. Jadinya buku teks awak ni, okay. Kalau nak tengok contoh, boleh tengok contoh pada soalan contoh 6 macam yang cikgu terangkan tadi.
Okay, so dia minta permudahkan. Tadi cikgu dah tunjuk A, B, C, apa lagi? F, H. Cikgu dah tunjukkan Jadinya cikgu nak awak buat soalan A ni sampai H semua sekali dalam buku tulis. Boleh Mudah je. Terus tulis jawapan, tak payah salin soalan. So ini melibatkan darab. Cikgu nak gabung dengan bahagi. Tapi bahagi yang awal lah. Kita pergi muka surat. Ini. Ini. Kita tak screenshot lah. Cikgu besarkan sahaja. Okey. Tadi 1.2b buat soalan 1. Then 1.2c pun buat soalan 1. Macam mana soalan 1 ni? Kita tengok konsep dia sama je. Tadi saya dah terangkan yang bahagi tu. Okey. Jika asasnya sama, kita tulis sekali sahaja. Sekarang tengahnya bahagi. Bila bahagi, kuasanya tu kita tolakkan. Kuasanya. Okay, so ini 5, ini 4. So kuasa dia tu awak tolakkan. Jadi awak akan dapat 4 kuasa 1. 4 kuasa 1 nak tulis boleh, tetapi seleloknya tak payah tulis. Buat 4 sahaja. Cikgu nak tulis 1? Boleh lah. Boleh. Boleh. Okay, B. Sama juga. Asasnya sama ni, 7. Tulis sekali sahaja. Bila bahagi, kuasanya kita tolakkan. Bila darab, kuasanya kita tambahkan. 10 tolak 6 tolak 2. Okey. Jalan kerja tu ada satu markah 10 tolak 6, 4. 4 tolak 2, 2. So ini jawapannya. Okey. Sama juga ini. M 7 tolak 2 tolak 4. Jadi M 7 tolak 2, 5. 5 tolak 4, 1. Jadi jawapannya M. Okey. Sama juga dengan darab tadi. Kita gabungkan nombor. Kita grupkan. 27 bahagi dengan 9. Okey, ni X 4. Tulis okey. Ini ilmu ni saya belum ajar lah. Dia naik atas dia jadi tolak. Okey, tak apalah. Untuk soalan nombor 1 ni awak buat A, B. Dia ada sana lah ni. Tak boleh. Okey. Yang melibatkan pecahan untuk bahagi ni saya belum ajar lagi. Nanti takut awak salah naikkan. Saya nak soalan 1 ni awak buat yang saya bulat ni. A, B yang tak melibatkan rumah bahagi ni. Nanti saya akan ajar cara dia. Okay. Buat A, B, E, F. Buat yang tanda belum ada pecahan lagi. Saya ulang balik. F, E, D, A. Ni soalan 1.2C. 1.2C. Soalan nombor 1. A, B, E, F. Manakala 1. Dia nak tanya apa-apa tak? Ada nak tanya apa-apa? 1.2A buat semua sekali. Ada A sampai F. Dia senang je. 1.2A, 1.2C. 1.2A, 1.2C.
Tadi cikgu nampak ada satu latihan 1.2B. Tadi 1.2A, 1.2B. Oh, yang ini. Nyatakan dalam bentuk indeks paling ringkas. Okey. Sebelum 1.2C tu ada 1.2B 1.2B. Okey, cikgu tunjuk sekali lah. Ini cara nak jawab dia. Okey. Awak tengok, dia ada dua asas yang berbeza. Ada 5, ada 9. Cikgu besarkan sikit. Okey. Kita buat yang A ni. Dia ada 5, ada 9. So macam mana nak jawab? Okay. Jika ada dua asas yang berbeza, dia awak gabungkan dengan asas yang sama sahaja. Jadi 5 tu darab 9. Kenapa cikgu jauhkan? Okey, ini sebenarnya sekejap Okey. Bila dapat soalan macam ni, macam biasa tadi, cikgu kata bagi dia satu. Sebenarnya dia ada satu. Kita combinekan 5 kuasa 4 dengan 5 kuasa 1. Asasnya tu sama. Jadi kita tulis sekali sahaja. Dia punya kuasa 4. So disebabkan dia semua operasi darab, kita tambahkan 1. Okey, dia tak boleh campur ni buah rambutan dengan durian, tak boleh campur. Okey, 9 pula. Dia ada kuasa 3, dia ada kuasa 2. Kuasa 3 dengan kuasa 2. Jadi jawapan dia nanti 5, 4 tambah 1, 5 darab 9. Okey, darab 9 kuasa 5. Ini jawapan dia. Tak perlu cari nilai. Tak perlu cari nilai jika asasnya sama nombor dengan nombor. Ingat jika nombor dengan nombor asasnya berbeza, cukup sampai bentuk ini. Untuk soalan kata permudahkan. Untuk permudahkan. Okey, kita tengok B. Okey. Sama juga. Okey. 0.4 ada 1, 2. Okey. Ini tak ada kuasa, so letak 1. 2 tambah 1. Kenapa tambah? Sebab darab. Bila darab, nombor indeksnya kita tambahkan. Okey, darab 1.2. Okey, ada 3, ada 5. Ini tak ada apa-apa, so dia 1. Jadi 0.4 kuasa 3 darab 1.289. Jawapannya sampai sini. Ingat, nombor dengan nombor jawapannya memang sampai situ. Tetapi, ada tetapi. Okey, tetapi jika nombor dengan huruf macam ni jika nombor dengan huruf. Okey. Ingat tadi nombor dengan nombor cukup sampai kita selesaikan tambahkan dia punya nombor indeks. Tetapi jika melibatkan nombor dan huruf, nombor tu kita kena grupkan. 12 darab 1/2 darab 2/3. Okey. X tulis sekali, Y tulis sekali. Okey. X dulu. 5. Ada lagi tak? Ini ada 1. X kuasa 1 tambah 1.
Y kuasa 3 tambah Y kuasa 4. Okey. Ini kita selesaikan 2 darab 1, 2 darab 1, 3 darab 1, 3 darab 4. So 4 darab 1 darab 1 jawapannya 4. Jadi jawapannya nanti 4 X 5 tambah 1 6 Y 3 tambah 4 7. Okey. Sekarang ni kalau awak tengok bila melibatkan nombor dengan nombor, jawapan akhir ada masih lagi darab. Tetapi jika nombor dan huruf, nombor kita grupkan, kena selesaikan. Kena kira sampai dapat 4. Manakala X tu dia punya indeks kita gabungkan, Y nombor indeks kita gabungkan dan tak perlu buat bentuk darab macam ni. 4 darab X kuasa 6 darab Y kuasa 7. Darab ini tak perlu bagi soalan yang ada nombor dan huruf. Jika melibatkan nombor dan huruf, terus sahaja cantum. Tapi jika nombor dengan nombor, awak kena pisahkan dengan darab. Kenapa? Cuba kita tak buat darab. 5 kuasa 5, 9 kuasa 5. Dia dah tak membawa maksud apa-apa kat situ. Tapi kalau nombor dengan huruf, dia masih membawa maksud. Okey, kita cuba yang C. Ini. Okey, dah comot boleh lah Okey, sama juga. Mak kau. Saya padam. Kita buat kat sebelah situ. Mak kau. Cik melata. Okey. Bolehlah. Okey, kita cuba yang ini. Okey, macam tadi saya cakap, jika soalan indeks tu melibatkan nombor dan huruf. Okey, nombor kita grupkan dan selesaikan. Kira sampai habis. Huruf pula kita tulis sekali sahaja. So, kita buat negatif 2 darab. Sini ada nombor. Sini ada nombor. Sini ada nombor. Negatif 2 darab 1/4 darab 3. Tutup. Huruf apa yang terlibat? K dan P. K. P tu cikgu tulis jarak sikit sebab cikgu nak selesaikan atas ni. K ada 5. K ada 5. K ada 1. Ada 1. P ada 6. Ada 6. P ada 5. Ada 5 tambah. Okey. So kita selesaikan yang bracket ini. 2, 1, 2, 2. Ingat ini ada negatif Okey. Negatif 1 darab 1 negatif 1. Negatif 1 darab 3 negatif 3. Negatif 3/2. K kuasa 6, P kuasa 11. Okey. Jadinya ada 3 kemahiran ni. Banyak. So bila banyak, tapi Jumaat Sabtu kan? Sempatlah awak buat latihan. Boleh kan? Boleh Tak buat nanti tak pandai. Boleh. Kejap makin kecil pula. Mana benda ni? Jadinya, okay, saya bagi diskaun lah. Siapa yang baru masuk dah habis dah? Ikhwan Zikri. Kita dah habis dah Zikri. Okay. Tak apa, saya ada buat rekod. Okay, so saya ulang balik. Saya nak awak buat 1.2a, tanda pilih kat mana-mana. Buat dalam buku tulis 1.2a, soalan A,
Soalan B. Soalan E, G, H. Siapa rajin buat semua lah. Siapa tak rajin buat A, B, E, G, H. Banyak juga Tak apalah. Nak pandai, nak faham memang kena buat Okay. 1.2A, 1.2B, 1.2B kena buat semua. Ada 4. Okay. And 1.2C, 1.2C ni buat yang 1.2C buat yang saya tanda je. A, B, E, F. Yang melibatkan pecahan tu nanti awak takut awak tak pandai sebab saya belum ajar. So itu sahaja untuk hari ni. Hari ni kita belajar hukum darab dan tambah indeks. Jika darab, kuasanya kita tambahkan. Jika bahagi, kuasanya kita tolakkan. Jika nombor asasnya sama, kita tulis sekali sahaja, indeksnya tu kita tambah ataupun tolak. Jika melibatkan nombor dan huruf, nombor tu kita grupkan, kena kira sampai dapat jawapan. Manakala huruf tu yang pemboleh ubah tu, kita kena kira dia punya kuasa. Okay. So setakat ni, ada nak tanya apa-apa tak? Baguslah hari ni kehadiran ada 20 orang. Sekejap ni cikgu screenshot je. Jangan keluar dulu Saya nak screenshot. Sekejap. Mana slide? Ataupun saya tulis lah. Takut terlupa. Jangan keluar dulu saya tulis nama. Saya tak ada list nama lagi. Ikhwan Zikri, Hakim ada berapa orang kelas ni? Satu je? Afif, Aiman, Arif berapa orang? Isteni. Satu je saya rasa. Satu je Aina, Elisha, Fasha, Husna. Okay. Sharifah Saidatul. Panggil apa ni? Saidatul Panjang ni nama Sharifah Saidatul apa ni? Ya. Panggil apa Saidatul? Syahda je. Syahda. Okey. So terima kasih join kelas cikgu. Cikgu ada rekod. Nanti cikgu akan upload video ni dekat YouTube cikgu lah. Kalau awak tak faham, boleh refer video sana. So terima kasih join kelas cikgu. Assalamualaikum. Salam. Salam. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Faham tak? Faham insyaAllah. Faham. InsyaAllah. Selamat bercuti. Cikgu. Yes. Cikgu prefer hantar kerja tu kat tele ke dekat WhatsApp? Tele. WhatsApp saya nanti penuh. Tele saya dah hantar lah kerja yang cikgu bagi tu. Oh ya? Minggu lepas. Minggu lepas pula. Hari Selasa tu. Oh, hantar personal Tapi belum. PM. Hantar personal Tapi cikgu belum baca lagi tu. Itulah, macam tak nampak. Apa nama ni? Afif. Tak naik lah. Sekejap, kita cari. Oh, ada. Ada Aina. Ada. Okey. Ada ke? Okey, terima kasih. Cikgu pun perasan. Okey, ada. Semua orang ada hantar. Okey, terima kasih. Selamat ke? Sama. Terima kasih cikgu. Sama.
Anis Sofia Muhammad Saad. Dah keluar dah. Okay, cikgu left. Assalamualaikum.